أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، alhamdulillah, kita rapatkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul di dalam majlis ilmu di antara maghrib dan isyak dengan menggunakan kitab Qanun Jinayah Syar'iyyah dan sistem kehakiman dalam perundangan Islam berdasarkan Quran dan hadis yang disusun oleh Haji Sa'id Haji Ibrahim bekas Mufti Negeri Sabah. Justru itu alhamdulillah kita ucap syukur lagi kepada Allah kerana memberi peluang kepada kita untuk memahami akan syariat Allah dari segi perundangan yang melibatkan jinayah. Dan kita sambung kepada fasal yang keempat, yakni Sarakah, yakni mencuri. Ini pasal yang keempat, yakni masih dalam perbincangan berkenaan dengan hukum hudud, yakni mencuri ataupun sarakah. Pada nombor 65 ceraian 1, apa yang dimaksudkan dengan mencuri atau sarakah ialah kesalahan yang dilakukan oleh seorang sebagaimana yang disebutkan dalam perkara 5/3. Yang ini pertamanya, apa yang dimaksudkan mencuri? Yang pertama, memindahkan secara bersembunyi harta alih dari jagaan atau milikkan tuannya. Itu maksud pencuri yang pertama. Apakah maksud pencuri ataupun mencuri, perbuatan mencuri, yaitu memindahkan secara bersembunyi tanpa pengetahuan pemilik. Yang ini memindahkan harta alih dari jagaan atau milikan tuannya. Yang ini mencuri ini, apa dimaksudkan mencuri? Mengambil satu harta yang boleh dialih, boleh dipindahkan tanpa pengetahuan pemilik, dipanggil pencuri. Yang kedua juga dimasukkan pencuri adalah memindahkan harta itu tanpa persetujuan tuannya. Dan juga termasuk dalam apa yang dimasukkan mencuri, iaitu pemindahan harta tanpa persetujuan tuannya. Pemilik harta tidak setuju. Yang ketiga, pemindahan harta itu dengan niat untuk menghilangkan harta tadi dari jagaan atau milik tuannya. Yang ketiga juga dimasukkan mencuri, iaitu pemindahan harta dengan niat, ada tujuan untuk menghilangkan harta tadi dari jagaan ataupun dari pemilikan tuan dia. Ini yang dimasukkan mencuri. Yang pertama, memindahkan harta yang boleh alih daripada jagaan pemilik secara bersembunyi, mana tidak luar daripada pengetahuan pemilik. Yang kedua, pemindahan harta tanpa dipersetujui oleh pemilik. Pemilik harta itu tidak setuju tanpa pengetahuan dia. Yang ketiga, pemindahan harta dengan niat. Memang ada niat, tujuannya untuk menghilangkan
menghilangkan harta itu dari jagaan ataupun menghilangkan harta itu daripada milik pemiliknya ataupun tuannya. Ini adalah merupakan 3 perkara kalau ada inilah di dalam setiap pemindahan harta ataupun pemilikan harta dengan cara yang 3 ini, seseorang itu dinamakan pencuri. Yang kedua, seseorang yang memindahkan secara terus terang harta alih dengan cara kekerasan tanpa persetujuan tuannya dengan niat untuk menghilangkan harta itu dari jagaan dan milikan tuannya, tidak boleh didakwa di bawah kes sarafah. Tetapi mereka itu hendaklah didakwa di bawah kes hirabah, yakni merompak, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 5 perkara 78 ceraian 1 dan 2. Di sini ada perbezaan di antara pencuri dan perompak, sarakah dan juga hirabah. Yang ini pada jelasnya kita faham, yang ini mencuri atau pencuri, perbuatan menghilangkan harta tanpa pengetahuan pemilik ataupun memindahkan harta dengan cara secara sembunyi, itu adalah merupakan mencuri. Berbeza yang kedua ni, seseorang yang memindahkan harta secara terus terang tetapi dengan cara kekerasan, yang mana perbuatan ini dipanggil hirabah, yakni merompak. Jadi 2 keadaan. Mencuri biasanya tidak ada senjata ataupun tidak ada alatan yang boleh mencederakan ataupun tidak berbahaya. Dan mencuri ini biasanya memang dia tidak ingin bersemuka dengan pemilik. Mana dia ambil sesuatu tanpa pengetahuan pemilik dengan tujuan untuk dia hilangkan hak daripada kekuasaan pemilik, itu pencuri. Yang kedua, perompak, maknanya dia memang ingin mengambil harta secara terang-terangan, dan juga di dalam keadaan ini juga dia bersedia mencederakan pemilik. Mana dia ada alat yang boleh mencederakan pemilik. Hatta perompak ini kalau terpaksa dia boleh membunuh. Maknanya 2 keadaan yang berbeza di antara mencuri dan juga perompak, pencuri dan juga perompak. Jaranglah kalau orang tu mencuri, dia masuk rumah orang dan dia ada alat yang boleh membunuh, melainkan dia menggunakan alat di dalam rumah itu. Dia terpaksa dia menggunakan alat di rumah itu. Asalnya pencuri ini dia tidak ada tujuan ataupun dia tidak mau mengambil risiko untuk beradab dengan tuan rumah, melainkan dalam keadaan terpaksa dia mungkin terserempak dengan tuan rumah dan dia mencapai ataupun mengambil apa saja alat yang dia boleh menyelamatkan diri dia, yang kadang-kadang mencederakan orang. Di mana pencuri ini biasanya tidak mengambil risiko untuk menjumpai pemilik. Berbeza dengan perompak, memang mereka adalah satu kumpulan penjenayah yang memang bersedia untuk mencederakan pemilik, sama ada dia merompak rumah orang ataupun merompak di jalanan ataupun merompak di kenderaan dan sebagainya. Itu perompak, dia ada alat, sama ada senjata tajam ataupun senjata api. Ini perompak. Ini 2 keadaan. Jadi fahamlah para kita, kalau orang tanya apa beza pencuri dan perompak, ini 2 keadaan. Dan kerana itulah di antara 2 ini hukumannya tidak sama. Perompak dan pencuri ini tidak sama hukuman dalam Islam. Perompak itu lebih berat hukumannya sebab memang ada niat tujuan untuk mencederakan, hatta pun dia boleh membunuh. Tajuk yang berikutnya, jenis hukuman yang dikenakan ke atas pencuri. Apakah hukuman yang Islam datangkan untuk menghukum pada pencuri? Nombor 66, hukuman yang wajib dikenakan ke atas pencuri terjenis kepada 2 jenis. Yang pencuri ini Allah Subhanahu wa taala datangkan 2 hukuman kepada pencuri. Yang pertama, hukuman
hudud, yakni potong tangan bagi pencuri. Hukuman yang pertama adalah hukuman hudud, yakni hudud di sini hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada pencuri dengan potong tangan. Yang kedua, hukum ta'zir, yakni dera. Ta'zir ni hukuman yang diberikan kepada pemerintah untuk menghukum mereka-mereka yang tidak boleh disabitkan kepada hukuman hudud. Mungkin bukti tidak cukup ataupun mereka itu belum cukup umur dalam Islam. Mana seorang tu tetap akan dikenakan hukuman daripada Allah, tapi dalam bentuk ta'zir apabila mereka ini tidak sampai kepada syarat untuk dijatuhkan hukuman hudud. Dan hukuman hudud bagi mereka yang mencuri ini jelas, yakni potong tangan. Mungkin kita terfikir zalim lah potong tangan orang. Kadang-kadang kita tidak berfikir secara dua belah pihak. Kita melihat kepada orang yang mencuri itu kena potong tangan. Kita tidak melihat kepada pemilik harta itu, dia kehilangan harta yang dia usahakan selama ni, berpenat lelah, berhujan panas, kadang-kadang merisikokan diri mengumpul harta, tiba-tiba dicuri. Yang mana satu yang kita lihat dizalimi, yang mana satu yang kita lihat terzalim. Biasa kita lihat orang yang potong tangan tu zalim lah dia, macam mana dia nak cari rezeki. Kadang-kadang kita tidak melihat satu pihak lagi yang dia ni nak dapat harta sebanyak itu pun bukan senang. Nak kumpul harta sebanyak itu bukan senang. Nak menyara ahli keluarga yang ramai pun tidak senang. Mengumpul sedikit sebanyak, ada orang mudah-mudah ambil hartanya. Yang mana satu yang kita lihat yang dizalimi, yang mana kita lihat terzalim antara dua. Sedangkan pencuri ini diberi akal dan mencuri. Orang yang mencuri ini sudah tentulah dia ada tubuh yang sihat. Nak mencuri mesti ada tubuh yang sihat, anggota badan yang sempurna, boleh panjat rumah orang, boleh umpil rumah orang, boleh ambil barang orang. Mana anggota untuk bekerja tu ada, tetapi dia memilih cara yang zalim untuk ambil harta orang. Sedangkan yang pertama tadi dia susah, dia tidak mencuri, dia bekerja keras untuk menyara isteri anak dia, tiba-tiba dia dicuri. Di mana satukah yang akan kita lihat yang dizalimi? Bukan senang nak cari rezeki. Memang boleh dapat rezeki dengan perbelanjaan yang mahal, perbelanjaan yang tinggi, harga barang yang mahal. Nak dapat telur pun susah sekarang. Telur pun susah nak dapat. Kalau boleh beli pun tuan-tuan, harganya mahal lah. Harganya mahal. Tak boleh kita bayangkan harganya. Mahal. Maknanya orang yang mencari duit yang halal untuk menyara keluarga dia, untuk memberi makan minum, dengan apa yang dia ada daripada pendapatannya, dia simpan sikit sebanyak bekal untuk anaknya sekolah, tiba dicuri orang. Agak macam mana? Di antara dua ni, pencuri dan yang dicuri itu, manakah yang dizalimi? Barang memang mahal. Saya dalam tempoh yang lepas, daripada berapa minggu saya cari telur, tak ada telur. Lepas tu dalam beberapa hari lepas saya pergi kebun dekat Jenjarum, atau singgah satu kedai, ada telur. Ada telur, dua pack. Satu pack 6. Harganya 10. Harganya RM6, 10 RM6. Mana 10, 90 sen. Adalah di kedai itu saja saya dah cari merata-rata. Cari kedai Speedman, cari kedai-kedai yang hypermarket pun tak ada telur. Jadi jumpa di situ harganya begitu. harga boleh tahan harga, tapi dapatlah telur. Nak ceritanya harga barang sekarang. Kalau harga telur yang kampung lagi mahal. Bagi orang yang mampu membeli, dia tak apa, mahal pun dia nak makan. Tapi bagi orang yang tidak ada kemampuan, maknanya dia tengok sajalah, tiba-tiba harta dia pula kena curi. Agak macam mana?
Zaman dulu bolehlah telur ni sebagai makanan yang kira sederhana lah. Bolehlah goreng-goreng telur pagi untuk anak sekolah. Sekarang harga tu dah tak jadi sederhana, harga kayangan dah jadinya. Itu apa yang saya cuba kembangkan. Kita fikir dia bagi setengah orang, dia melihat hukum potong tangan tu zalim. Dia melihat si pencuri yang kena potong tangan tu dia zalim. Dia tidak lihat orang yang kena curi tu kena zalim. Dan andai kata hukum Allah ini dilaksanakan, siapakah yang paling gembira? Orang kaya. Orang kaya lah paling gembira, sebab dia rumah dia bebas daripada orang mencuri. Orang miskin, orang tak naik rumah orang miskin sangat, sebab rumah orang miskin tak ada apa, nak dicuri tak ada apa. Tapi rumah orang kaya lah orang pencuri suka naik, sebab macam-macam ada. Dan bagaimana hidup orang kaya, kadang-kadang dalam keadaan takut, CCTV pasang luar dalam. Dalam rumah pasang CCTV, luar rumah pasang CCTV. Kalau termati satu depan CCTV takut punya takut. Ada satu orang, nak cerita satu orang tentang CCTV lah, di kampung yang jauh kan. Dia pasang CCTV penuh rumah lah, sekeliling rumah. Dia kata ada CCTV ni kadang takut lah pula. Patut ada CCTV bagi selamat. Dia kata dia tengok dekat CCTV itu sekeliling rumah dia macam-macam ada. Ada babi datang, ada anjing datang, ada orang pusing keliling rumah. Dia tengok dekat CCTV. Kata dia lagi takut lah pula ada CCTV. Kata tidak, tak tahu. Rupanya ada orang keliling-keliling rumah. Lepas tu ada babi datang, lepas tu ada anjing kejar babi. Itu keliling-keliling rumah dia. Mana pun tuan-tuan, bagi orang kaya, dia terpaksa invest benda itu untuk keselamatan. Dan anda kata ada hukum Allah, hukum hudud ni, orang kaya tak payah ke semua tu, sebab hukum Allah itu akan menjaga. Kalau ada orang yang mencuri dan sabit dengan kesalahannya, memang cukup buktinya di mana dia kepotong tangan. Dan pelaksanaan potong tangan itu dilakukan di khalayak ramai sebagai pendidikan kepada orang lain, sehingga orang lain pun tak berani nak mencuri. Arab Saudi ini dia tidak melaksanakan semua hukum hudud, tetapi di antara negara yang kurang berlakunya pencurian adalah Arab Saudi. Tuan-tuan pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, ada tak tuan-tuan tengok di kedai emas dia atau di bank dia ada guard jaga macam kita ni, kedai emas dia ada tak? Memang tak ada. Dan kalau azan tu dia tutup macam tu je. Kedai dia tak ada lah kunci-kunci macam kita. Dan kalau kita pergi money changer dia, zaman dulu kita pergi haji mula-mula dulu kena pakai money changer. Sekarang kita boleh bawa kad untuk ambil duit money changer. Apabila azannya, money changer tu dia tak tutup pintu dia punya kedainya. Dia ambil duit masuk dalam briefcase dia, bawa depan kita je, tak tahu berapa ribu bawa. Kalau kat tempat kita ni bawa duit sebanyak itu, pegang kiri kanan duit tak sampai 5 langkah saya rasa. Hari-hari dia buat macam tu. Saya dekat hotel saya tengok Syekh ni bawa duit 2 pack. Setiap hari dia buat macam tu. Kalau di Malaysia kita ni, na'udzubillah, 3-4 langkah memang kena. Maknanya betul-betul, walaupun tidak semua hukum Allah dilaksanakan di Arab Saudi, tapi satu daripada hukumnya, hukum pencuri potong tangan memang ada. Orang tak berani nak mencuri, tidak mampu ataupun tidak sanggup satu orang tu untuk menggadaikan tangannya dengan mencuri. Ada 2 kali saya tengok orang yang kena potong tangan, orang muda dan juga driver taksi kena potong tangan sebab mencuri. Jadi bagaimana? Mana selepas kena potong tangan tu dia hidup dalam keadaan yang baik. Dia bekerja, dia bawa taksi dan sebagainya. Jadi tidak memilih jalan itu. Jadi bagi orang lain pun tengok dalam perbuatan itu, dia yang pelaksanaan hukum itu, mereka pun tidak mahu ataupun takut untuk mencuri. Kalau mencuri ini tak sepadan dengan kehilangan tangan. Tengok bagaimana hukum Allah apabila dilaksanakan. Walaupun pelaksanaan hukum mencuri itu bukan meratai kepada semua orang. Mungkin orang-orang bangsawan memang tak kena lah, tapi rakyat jelata memang kena. Maknanya selamat. Itu yang cerita selamat. Kita pergi ke Madinah, ke Mekah, tengok, perhatikan tempat-tempat tu, kedai emas, bank di mana ada guard macam kita. Kedai money changer tu mana ada.
Sebab kita ni ialah menggurungkan. Kalau perompak datang merompak di kedai emas, orang sekeliling tu harus untuk kena cedera. Yang berlaku kat PNS beberapa masa dulu, yang ni orang di PNS tu ada yang cedera sebab kena tembak. Pencuri dan juga guard dia. Tengok macam mana. Dan apa yang kita nak perbandingkan ini, kita nak compare di sini, maknanya hukum Allah. Apabila hukum Allah ni dilaksanakan walaupun tidak sepenuhnya, dia memberi kesan. Tajuk yang seterusnya, hukuman hudud ke atas pencuri. Nombor 67, hukuman hudud ke atas pencuri. Hukuman hudud iaitu potong tangan bagi pencuri yang wajib dikenakan ke atas pencuri telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 38. Sesungguhnya hukum potong tangan ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran berkenaan dengan dalil ataupun burhan petunjuk ini ada di dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang biasa kita khatam Al-Quran tu, kita akan jumpa ayat ini. Maknanya dia jelas, ayat ni ayat muhkamah, ayat yang memang jelas terang. Kita baca sama-sama. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam min Allah wallahu azizun hakim. Suratul Maidah ayat 38, boleh ingat. Dan orang laki-laki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumannya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan apa yang mereka telah usahakan, juga sebagai suatu hukuman pencegah dari Allah. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ini jelas. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dua golongan yang kalau mencuri, wasariqu wasariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Berbeza dengan penzina, az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan dan penzina laki-laki beza. Allah Subhanahu Wa Taala bezakan di sini pencuri, yakni laki-laki, lepas tu diikuti perempuan. Kalau penzina, perempuan diikuti laki-laki. Kata ulama, kenapa? Mesti ada sebab. Tarikan untuk berzina adalah daripada perempuan, itu memang jelas. Kekuatan untuk mencuri adalah laki-laki. Orang perempuan ni nak panjat rumah, nak umpil rumah jarang kuat. Orang laki-laki dia kuat, boleh panjat rumah, boleh umpil grill, boleh potong grill rumah orang, boleh kuat. Jadi di sini susunan ini menunjukkan ayat ini, Al-Quran itu daripada Allah. Tidak ada pernah satu silap. Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan Al-Quran, tidak akan ada satu silap pun. Padahal kesalahan jenayah itu berlaku kepada dua jenis, laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam perkara yang melibatkan zina, Allah Subhanahu Wa Taala dahulukan perempuan, diikuti laki-laki. Dalam kes mencuri, Allah Subhanahu Wa Taala dahulukan laki-laki, lepas tu perempuan. Zina tadi perempuan laki-laki, pencuri laki-laki dan perempuan. Mana zina tu penariknya adalah perempuan dengan pakaiannya, dengan tutur katanya. Kerana laki-laki yang hati dia tidak bagus, tidak baik, mana boleh jadi zina. Tapi tarikan awalnya, kadang-kadang dengan tarikan yang seksi itu, orang laki-laki tengok yang seksi, tapi dia merogol orang yang tidak seksi. Apabila dia sudah rosak hati, dia nak dapatkan yang seksi, tak dapat, dia rogol yang tidak seksi. Sebab hati dah rosak. Sebab apa? Tarikan tu daripada perempuan. Dan dalam bab mencuri ini jelas, orang laki-laki tidak ada siapa yang menafikan kekuatan memanjat, memotong dan sebagainya, memang orang laki-laki. Dan apabila berlaku pencuri ini sabit dengan kesalahan, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka bagaimana hukumnya? Maka hukumannya potonglah tangan mereka sebagaimana satu balasan dengan apa yang mereka usahakan. Aydiyahuma, tangan keduanya. Huma itu menunjukkan musanna, dua. Mana dua ni? Bagi laki dan perempuan, keduanya potong tangan.
Dengan sebab apa? Dengan sebab apa yang mereka usahakan, bima kasaba, apa yang mereka buat, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka buat di sini. Pencuri memang kerja mencuri. Dan juga seterusnya Allah Ta'ala menyambung lagi, juga sebagai suatu hukuman pencegah daripada Allah. Nakalam min Allah, yakni satu pencegahan, satu daripada halangan, hanya mencegah daripada Allah. Bermakna di sini ini jaminan daripada Allah. Apabila dilaksanakan hukum ini, Allah Ta'ala jamin. Nakalam min Allah, janji daripada Allah sebagai mencegah agar pencurian itu dia kurang. Itu janji daripada Allah. Sebagai orang beriman sudah tentulah yakin apabila Allah Ta'ala janji. Ini janji daripada Allah. Nakalam min Allah, janji daripada Allah. Apa? Janji mencegah. Allah Ta'ala akan mencegah kes-kes mencuri, sama ada hilang terus ataupun kurang daripada berlaku pencurian. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ini adalah merupakan satu daripada kaedah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat-ayatnya. Dalam perkara ini biasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyudahkan ataupun menutup ayat itu dengan sifat dia Azizun Hakim, yakni kuasa dan bijaksana. Jadi kita lihat di sini Allah Ta'ala bijaksana sebab apa menurunkan hukum ini. Dan hati manusia takut mencuri sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala aziz, perkasa. Apabila sudah dilaksanakan hukum potong tangan ini, Allah Ta'ala janji dia akan membenteras. Dengan sebab apa? Ketakutan itu ada daripada Allah, memasukkan dalam hati manusia-manusia agar jangan mencuri. Aziz, perkasa Allah. Ini kaedah bagaimana untuk memahami ayat-ayat Allah. Ini dia punya biasanya dalam kes-kes begini Allah Subhanahu Wa Taala akan menyatakan sifat dia Azizun Hakim. Dan seterusnya. Nombor 68, hukuman ta'zir ke atas pencuri. Itu berkenaan dengan pencuri yang memang sabit dengan kesalahan, cukup buktinya dia mencuri, kena potong tangan, itu dalilnya. Dan anda kata pula pencuri itu tidak cukup bukti ataupun tidak cukup dia punya kriteria untuk disabitkan dengan mencuri, yang mana pencuri itu akan dikenakan hukum ta'zir. Hukum ta'zir itu berdasarkan kepada kebijaksanaan pemerintah untuk mendidik orang yang mencuri, yang tidak sampai kepada had untuk boleh dikenakan hukum hudud. Sebab mungkin sebab umur ataupun mungkin sebab-sebab yang lain yang syarak mengatakan dia tidak boleh dikenakan hukuman hudud, tapi tetap akan dikena hukum ta'zir. Kadang-kadang dalam kes yang tertentu hukum ta'zir itu lebih berat berbanding dengan hukum hudud. Hukum ta'zir, yakni dera yang wajib dikenakan ke atas pencuri, ialah pencuri yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkan hukuman hudud sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 72 ceraian 1 perenggan 2 dan perenggan 3. Kita akan lihat bagaimana mereka yang tidak boleh disabitkan dengan hukum hudud walaupun mereka mencuri. Ini ada dia punya kriteria-kriteria yang tidak dikenakan hudud, tapi mereka dikenakan hukum ta'zir. Yang kedua, dalam menentukan jenis atau kadar hukuman ta'zir yang dikenakan ke atas pencuri yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkan hukuman hudud, hakim mempunyai kuasa penuh secara mutlak memilih hukuman yang sesuai dan munasabah dengan nilai dan kadar harta atau barang yang dicuri itu. Maknanya mereka yang tidak dikenakan hukum hudud, di mana kena hukum ta'zir, dan hukum ta'zir itu bergantung kepada kebijaksanaan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada penjenayah itu yang sesuai dengan kadar yang mereka curi, dan hukuman itu sesuai untuk mendidik orang yang mencuri itu, dan mereka tidak dikenakan hukum hudud potong tangan. Itu bergantung kepada hakim lah, sama ada buat negeri atau buat kerja berat ke ataupun sebagainya yang boleh mendidik dia. Yang ketiga, nombor 3, untuk melaksanakan hukuman ta'zir ke atas pencuri yang disebutkan dalam perkara 68 ceraian 1 yang tadi,
Hakim dengan kearifannya mestilah mengambil kira dan mengenal pasti tentang keadaan pencuri itu, supaya benar-benar hukuman ta'zir yang dikenakan ke atas pencuri tadi seimbang dengan kesalahan. Maknanya kerja hakim lah apabila sabit dengan orang tu memang dia mencuri, tetapi jenayah mencuri yang dilakukan itu tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukum potong tangan. Dan hakim akan menyelidik kenapa orang tu mencuri. Dengan umur dia begini, kenapa dia mencuri? Mungkin sebab dia miskin ke, ataupun dengan sebab dia orang kaya tetapi terlalu mewah sehingga dia melihat harta orang seperti harta dia ke, ataupun macam-macam. Jadi hakim akan melihat secara terperinci agar tindakan hukum ta'zir itu dapat mendidik. Kalaulah hukum ta'zir itu kena pada orang kaya yang mencuri dan dia tak kena hudud dan dia disuruh denda, dibayar denda, orang kaya dia tak kisah sebab denda. Boleh hakim ni lihat bagaimanakah hukum ta'zir itu dapat mendidik. Orang tu kena kerja berat ke, atau kena duduk dengan orang miskin ke, merasa susah orang miskin ke, dan sebagainya. Itu berdasarkan kepada kearifan. Ya, ini hakim. Ini kerja hakim itu bukan senang, berat lah. Kalau hakim yang adil berat. Nah, ini bukan setakat menjatuhkan hukum potong tangan, potong. Tidak. Tapi dalam kes ta'zir ini banyak kerjanya nak memastikan orang tu akan terdidik. Dengan didikan itu dia boleh insaf dengan dengan hukum ta'zir. Perkara 69, nombor 69, pencuri yang dikenakan hukum hudud atau ta'zir. Di sini penjelasannya, yakni pencuri yang dikenakan hukuman hudud dan juga ta'zir. Ada dua kategori di sini. Orang yang sabit dengan mencuri, yang pertama sabit dengan kesalahan dan syaratnya cukup untuk kena hudud potong tangan. Yang kedua, orang yang mencuri tapi syaratnya tidak boleh untuk dipotong tangan, tapi dia memang ada bukti mencuri. Di sini penjelasannya. Mengikut peruntukan hukum syarak, pencuri yang wajib dikenakan hukuman hudud potong tangan atau ta'zir ialah tertakluk di bawah kesalahan-kesalahan berikut. Inilah kesalahan-kesalahan yang boleh disabitkan seorang itu dikenakan hukum hudud potong tangan ataupun ta'zir. Yang pertama, harta atau barangan yang dicuri itu kepunyaan orang lain, bukan kepunyaan bersama. Di sini orang yang mencuri itu boleh dikenakan hukum hudud atau ta'zir. yakni barang yang dicuri itu barang orang lain, bukan barang milik bersama. Contoh barang milik bersama, suami sama-sama milik dengan isteri barang itu, sama-sama milik. Di mana suami ambil barang itu tak boleh kena potong tangan sebab barang itu adalah milik bersama. Begitu. Yang kedua, memindahkan dan mengambil harta atau barangan dengan cara bersembunyi, yakni senyap-senyap. Yang keduanya, barang yang diambil itu bukan dia punya, tapi dengan cara diambil sembunyi-sembunyi, cara senyap-senyap tanpa pengetahuan pemilik. Yang ketiga, berlaku pencurian itu ke atas harta atau barang yang tidak diamanahkan kepada seorang itu. Dan barang yang dia curi itu bukan barang yang diamanahkan dia untuk dia jaga, tetapi barang orang lain, tak ada kena-mengena dengan amanah. Yang keempat, pencuri itu melakukan pencurian tadi dengan niat sengaja untuk mencuri. Yang ini pencuri yang mencuri itu memang sengaja niat untuk mencuri, bukan dengan sebab dia kelaparan, tapi sengaja nak mencuri. Berbeza dengan orang yang kelaparan, kalau dia tidak curi dia boleh mati. Atau berbeza, di sini dia memang tidak kelaparan, bukan dalam keadaan darurah, tetapi dia ini sengaja untuk menghilangkan milik barang seseorang itu, bukan dengan sebab dia dalam keadaan darurah, niat memang nak mencuri. Pecahan yang kedua, nombor 2, pencuri yang mencuri harta atau barang atau barangan kepunyaan bersama tidak boleh dikenakan hukuman hudud, yakni potong tangan, kerana pemilik sesuatu harta atau barangan tidak boleh didakwa mencuri harta atau barangan kepunyaan sendiri. Contohnya, satu orang dia bersyarikat, dia membela kambing secara syarikat.
berkongsi. 50 ekor kambing, 25 ekor, 25 ekor, dan satu kongsi ni curi kambing tu, di mana dalam kes ini dia sebagai pemilik separuh. Jadi tidak boleh dikenakan hukum hudud sebab dia sebagai pemilik juga walaupun separuh. Jadi kaedah untuk menternak umpamanya bagaimana kalau dikongsikan secara berkongsi, berternaklah. Yang mana kadang-kadang penternakan secara kongsi ini dari segi zakat ni dia akan jadi murah sedikit berbanding dengan secara individu untuk kadarnya. Sebagaimana perkongsian zakat yang kita lakukan masa kita menyimpan di tabung haji itu adalah bentuk zakat secara perkongsian. Zakat secara perkongsian itu lebih rendah berbanding dengan zakat secara persendirian. Kebiasaan begitu, mengikut kadarnya. Dan kesemua itu memang dibenarkan oleh syarak. Dia bukan nak mengelak. Kenapa berkongsi membela kambing? Sebab jadi murah zakat, bukan mengelak. Itu adalah dibenarkan syarak berkongsi. Sebab dalam berkenaan dengan dalam bab muamalah jual beli ni ada bentuk syarikah. Jadi syarikah ni ada syarat-syaratnya lah. Dan apabila kita sebut sebagai harta, ada harta yang kena zakat, dan perniagaan itu satu daripada pemilikan harta yang memang kena zakat apabila satu orang berniaga. Dan kalau berkongsi sudah tentulah pemilik itu kena dizakatkan hartanya. Dan kalau pemilik itu berkongsi, kadang-kadang ada nilai tertentu dia akan jadi lebih rendah. Itu yang dibenarkan oleh syarak, bukan mengelak tentu. Beginilah juga kenapa kita lihat di sini berkongsi. Kadang berkongsi harta dengan suami isteri, kadang berkongsi harta sebab apa, dengan sebab pertenakan ataupun perniagaan. Dan rakan kongsi itu dia mencuri. Di mana mencuri ini dia tidak boleh dikenakan hukum hudud dengan sebab pemilikan itu separuh-separuh. Apakah tak dikena apa-apa? Kena. Nanti akan sebut kena. Tapi dia tidak dipotong tangan sebab dia mencuri milik dia separuh, begitu. Yang ketiga, pencuri yang telah dikenali dan telah ditangkap serta telah sabit kesalahannya dalam mahkamah tanpa menimbulkan sebarang keraguan, syak, wajib dikenakan hukuman hudud, yang dipotong tangan ke atas pencuri itu dengan berdalilkan firman Allah Ta'ala dalam suratul Ma'idah ayat 38 yang disebutkan dalam perkara 67 yang kita bacakan tadi, yakni seseorang yang sabit dengan kesalahan pencuri. Apa yang dimaksudkan sabit dengan kesalahan pencuri? Menetapkan. Sabit itu menetapkan hukuman mencuri. Apa seorang itu dibawa ke mahkamah. Kalau kita orang kampung tangkap pencuri, kita tak boleh potong tangan sebab kita memang tidak ada hak potong tangan orang. Kes boleh potong tangan ataupun kes melaksanakan hukum hudud ni bagi pihak mahkamah. Jangan pula kita tangkap orang mencuri tabung surat potong tangan. Itu nanya kita. Itu kena serah kepada hakim. Begitu juga seseorang yang berzina, kita tidak boleh rejam sampai mati dia. Itu hukum tu kena hakim yang putuskan, walaupun jelas kita ada saksi dan sebagainya. Di mana orang yang nak dikenakan hukum itu, yang dikenakan hukum tu adalah kuasa mahkamah, bukan kita. Jangan kita ambil alih yang tu pula. Dapat orang mencuri, kita pergi potong tangan, itu memang kita ke dalam lah. Sebab kita tidak ada kuasa untuk memotong tangan. Ataupun kita tahu memang orang tu bunuh orang depan kita, jadi kita ambil hukum qisas, kita bunuh dia balik, tak boleh. Kita akan kena hukum bunuh juga. Dan kita akan ke dalam. Bagaimana satu kisah yang berlaku di Malaysia kita, dan satu tempat baru tahun yang lepas, satu orang dia membunuh satu pencuri. Pencuri itu masuk rumah dia dan mencuri, dapat tangkap. Lepas tu pencuri itu lari keluar dan dia pukul sampai mati pencuri itu. Dan kes ni dia kena hukum bunuh. Sebab perbuatan itu tidak setimpal dengan perbuatan dia mencuri. Pencuri memang jelas dia tidak ada alat untuk membunuh. Dan hanya memadai tuan rumah itu dia menangkap, dia serahkan kepada pihak berkuasa. Itulah, kalaulah nafsu itu mengatasi keimanan dan akal menyebabkan kerugian, kena hukum bunuh. Kes mahkamah sivil, benda itu bawa kepada mahkamah sivil. Tapi kalau kita kembalikan kepada undang-undang syariat bersama, seseorang yang bunuh orang itu dia kena hukum bunuh, qisas. Sedangkan pencuri itu memang jelas dia pun tidak ada alat untuk membunuh, hanya masuk rumah mencuri.
Tapi itulah kadang-kadang mungkin kita geram lah. Tapi geram tu kena jangan lepas daripada iman dan akal kita. Memanglah geram orang naik rumah kita kan, asyik curi je, sekali dapat, konyol dia mati, esas. Dah belum. Dah. Seminit. Nombor 4, seorang yang mencuri harta atau barangan yang diamanahkan kepadanya untuk menjaga harta atau barangan itu tidak boleh dikenakan hukuman hudud potong tangan kerana ia telah diberi kuasa oleh Tuan punya harta atau barang itu untuk menjaga harta atau barang tadi selaku pemegang amanah. Dalam kes ini hakim hendaklah mengenakan hukuman ta'zir ke atas mereka yang melakukan kesalahan itu yang termasuk dalam kategori kesalahan dalam kes pecah amanah. Seorang yang diberi amanah, dia diberi jaga tabung masjid ke tabung surau ke, dia beri amanah, makna dia beri kuasa untuk memegang harta itu, tetapi dia pecah amanah. Dalam perkara ini tidak dijatuhkan hukum hudud, tetapi hakim akan mengenakan hukum ta'zir, sama ada dia kena ganti balik ke dan sebagainya. Itu adalah hukum ta'zir, sebab barang itu seolah-olah dia milik sebagai pemegang amanah. Berbeza dengan mencuri. Mencuri memang tidak diberi kuasa untuk memegang harta tu. Dia ambil harta orang. Pemegang amanah ini, kalau dia pecah amanah, tidak dikenakan potong tangan, tapi ta'zir, sama ada kena penjara ke, kena buat kerja berat ke, kena ganti balik semula ke. Lihat kepada keperluan ini. Hukum ini berdasarkan kepada kebijaksanaan hakim.
Nombor 5, yakni syarat-syarat yang digunakan kepada orang mencuri, sama ada kena hukum hudud atau ta'zir. Syarat yang kelima ni, hukuman ta'zir dalam kes pecah amanah adalah terserah kepada kearifan dan kebijaksanaan hakim mengikut budi bicara yang dipikirnya wajar dan sesuai serta seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh penjenayah itu, dan hakim diberi kuasa penuh secara mutlak oleh syarak dalam menentukan hukuman ta'zir yang dikenakan ke atas penjenayah yang melakukan kesalahan dalam kes pecah amanah itu. Yang seorang yang disabitkan dengan kesalahan pecah amanah, mencuri pecah amanah, di mana dia tidak dikenakan hukum hudud, kena hukum ta'zir, sebab seolah-olah secara bayangannya harta itu milik dia, seolah-olah sebab dia beri kuasa untuk memegang harta itu. Berbeza dengan mencuri, memang tak ada kaitan dengan harta itu sebab memang jelas tidak pemegang kuasa. Dalam kes salah guna kuasa atau pecah amanah ini, seseorang yang diberi kuasa ataupun amanah untuk memegang harta, sabit dengan kesalahannya, kena hukum ta'zir. Bergantung kebijaksanaan hakim untuk menentukan apa hukumannya. Biasanya kalau seseorang itu diberi kuasa memegang amanah harta yang banyak, mungkin jutaan-jutaan ringgit, apabila dia hilangkan, di mana hakim akan menyuruh dia ganti, merampas harta dia dan ganti balik. Kalau kita fikirkan, memang itu munasabah lah. Sebab apa? Kalau dipotong tangannya, maknanya tidak boleh membantu satu organisasi yang kehilangan harta yang banyak. Kalau potong tangan dia pun tak boleh membantu. Dan dalam kes ini lebih baik dan lebih seimbang dan wajarnya apabila hakim akan mengikut kepada undang-undang, merampas hartanya dan dibayar balik apa yang dia hilangkan itu. Contohnya, dia menghilangkan jutaan ringgit, 20-30 juta sebagai pemegang amanah, dia pecah amanah. Dan bagaimana satu organisasi itu kehilangan duit yang banyak, kalau potong tangan dia pun tidak boleh memberi kebaikan pada satu organisasi. Jadi hakim dengan kuasanya boleh menyuruh undang-undang menarik balik harta orang itu, menjual dan dibayar balik kepada organisasi yang menyebabkan kehilangan jutaan ringgit. Itu lebih sesuai dengan kebijaksanaannya. Kalau potong tangan tidak boleh mengganti semula, organisasi itu tetap akan kehilangan harta, dan orang yang mencuri pecah amanah itu walaupun hilang tangan, dia akan hidup dalam keadaan mewah dengan harta yang salah itu. Ini adalah satu kebijaksanaan dalam hukum syarak. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam dapat bermanfaat kepada kita, sebab syarat dalam perkara hukum hudud, pencuri dan ta'zir ini ada 11 syaratnya. Panjang lagi lah. Nanti kita sambung akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna 'alamtana wa ja'alna min 'ibadikas salihin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.